Jadi kita duduk jauh-jauh lah kan. Balik masing-masing. Balik masing-masing. Tiga-tiga ada kereta. Itu dia. Tiga-tiga itu yang satu istimewanya. Kalau saya pergi ijazah untuk dia, jadi Datuk tiga-tiga isteri kan. Beri empat-empat dengan isteri. Itu Datuk yang bagus. Tengok dia suruh kita lupa buat tu kan. Apa dia? Yang dua tu. Yang dua tu Muhammad. Maknya Alim. Peternia lah. Ya? Peternia. Ini untuk Muniyah, tapi ini Muhammad kata dua. Jadi tadi Ummuhu Alimat. Alimat ni dia kembali pada mak. Ini kembali pada ayat kan? Maknanya pattern dia lah. Ayat ni saya lihat, tapi ini dua. Dua pattern lah. Dua pattern lah. Cikgu, dua pattern, ada yang sampai 10 pattern in a verse only. Kita jumpa nanti. Jangan tahu mana tengok ni. Okay. Yang ni pattern dua. Sebab di sini Muhammad, di sini melibatkan mak. Sini melibatkan dia je. One Pattern only. Muhammad dia semayang di masjid. Which Muhammad? Muhammad who pray di masjid. Tuan-tuan faham tiga pattern ni? Pattern pertama single, pattern kedua dia jumlah ayat, dan pattern ketiga tengok. Pattern keempat Muhammad fil baik. Mana fi? Fi mana fi? Di dalam atau pada. Muhammad di mana? Muhammad di rumah. Orang pergi rumah saya, ustaz mana aja? Ustaz dalam rumah. Ustaz fil baik. Itu pattern 4 isteri saya pakai. Muhammad dalam rumah. Ini dia menggunakan huruf jar. Huruf jar ni ada 8. Ya, ada 6, 7, 8 tu dalam buku kita tu. Okey? Yang mana huruf jar? Huruf jar ni maksudnya lepas pada huruf ni isim dia mesti baik bawah. Bil baik. Cuba buka buku detail sekejap. Sebab tak orang kaji tu yang ini kena buka. Buka buku surat 3. Cepat buku detail. Buku surat 3. Kita buka mujah. Nama pun mujah ni mana kamus. Okey. Tuan-tuan buka buku surat 3. Tengok batang kayu tu. Al-Kalimah nampak tak? Ya. Nampak tak buku surat 3? Okey, berangkat tangan supaya nampak. Yang batang kayu tu. Ya. Ada di batang tu Al-Kalimah kan? Di pangkal kayu kan? Al-Kalimah. Okay. Tuan tengok naik ke atas sebelah kiri. Ada harf. Nampak tak harf? Harf kan? Okey. Lepas tu tengok jari-jari tu. Ada 2, 4, 6, 7 jari tu. Jari yang bawah sekali. Nampak tak? Huruf jar. Ada berapa huruf jar? Dia tulis ala, lam, mim. Ada 8. Jadi huruf jar tu dia akan guna untuk menjadikan pattern ayat ini pattern yang keempat. Huruf jar. Boleh? Fungsi huruf jar. Ya. Fungsi dia. Jar makna dia baris bawah. Jar makna dia baris bawah. Ini mi ni ataupun fi dia panggil huruf jar. Bila kita kata fi, fil baik, fi sayara, fil hadikah, fil madrasah, maksud di sekolah, di kebun, di rumah, perkataan rumah tu mesti baris bawah lepas fi. Huruf akhir. Bukan huruf perkataan yang akhir tu, huruf dia baris bawah. Jar maksudnya mesti baris bawah. Membaris bawah kan. Tentang dia tak apa, kita jangan lupa ulang balik lagi. Okey, tuan-tuan, ini yang akhir sekali. Muhammad. Ini Muhammad ni contoh saja tu, ya. Dia panggil fauqas syajarah. Fauqas syajarah. Tuan-tuan, bila saya letak begitu banyak, tuan-tuan janganlah sampai tak datang kelas takut. Jangan. Ya, betul tak? Makin banyak, makin tuan-tuan datang. Ya.
Kalau nak datang pun Ustaz free ni saya jumpa, sila datang. Ya. Ada goreng pisang, kita goreng pisang. Saya suka. Ramai orang datang sama saya. Apa ramai boleh. Ya. Tapi kalau saya tak peduli, dia dalam bilik buat kerja dia. Ya, itu yang saya boleh buat kan. Okey tuan-tuan. Muhammadun fawqas sajarah. Muhammad atas pokok. Atas pokok Muhammad, depan surah Muhammad, sebelah surah Muhammad. Apa tu? Yang P tu je ada 8. Tapi ini Muhammad ini atas pokok, bawah pokok, tepi pokok, depan pokok, 2 bulan lagi, 3, 4 bulan lagi. Tuan-tuan, Muhammad fawqas sajarah ni dia panggil Zarah. Ini ja, ini Zarah, dia punya dia macam ni. Zarah macam ni, okey. Zarah ni means situation. Telling where Muhammad is at the time or place. Sebagai tak datang tu. Dah kata sama dia tu. Macam saya kata, Muhammad sebulan lagi nak balik. Betul, ada ayat tu. Maknanya itu zarah masa. Zarah zaman. Muhammad dekat dengan awak. Itu zarah makan. Ini telling about Muhammad, where Muhammad is. Place. Dan satu lagi telling when Muhammad time. Okey. Tuan-tuan, jangan terkejut. Ayat yang ini dia berpecah pada 50. Sebab dia dua-dua, satu 40, 40, itu 44, sebenarnya 50. 44 tu tak khatam tu. Yang saya beritahu 44, ada lagi 6. 50 semua main. Ada dah? Ada dah. Dalam tu tak cukup, ada tambah lagi 50. Zarah makan dengan zarah rahman together combine 50. Tuan-tuan perempuan rasa takut ke ni? Jihad. Kita jihad. Kita berkenalan. Jangan kita buang masa. Pasal masa dah tutup bagi kita. Kan? Jangan buang masa. Tuan-tuan macam kalau menguasai ilmu ni, saya recommend untuk jadi pensyarah di UC. Betul? Sebab saya sekarang ni dah nak sign kontrak dengan UC. How many years? Dengan kuis ni sampai orang 65. Sampai kontrak 65. Tapi kalau saya nak berhenti, saya boleh berhenti lah. Dengan UC kata sebab UC dengan kuis ni kawan baik, dia punya rektor dia boleh join lah sebab nak ambil ilmu tu. Sebab dia bukan nak kajar budak, nak kajar pensyarah. Dia dah balik Mesir. Tuan-tuan boleh ikut sekali kelas saya. Nak tengok. Ya, tengok saya mengajar macam mana. Tapi ada setengah dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu. 50 lah. Jangan takut ya. Kita patutnya tahu lama dah ni. Lewat dah tahu. Tapi sebelum kita pergi mana-mana, kita tahu dah dulu ni. Ustaz, ini kita boleh besar tak kita jadikan? Boleh. Tuan-tuan boleh besarkan. Tuan-tuan boleh besarkan supaya nampak kan? Boleh. Hantar dekat Rambawi. Dekat boleh buat. Biar dia besarkan tu, jadi kita nampak bilik. Every time kita berdiri, itu situ. Jadi dinding ni besar semua dinding Arab. Betul tak? Okey, tuan-tuan jangan terkejut ya. Itu PR tak banyak lah. Sebab kita janji 10.30. Sekarang ni saya nak bagi ni kat tuan-tuan. Boleh baik satu ada 6 di situ ayat. Kita tengok semua ya. Jadi nombor 1 hingga nombor 4 tu tuan-tuan cubalah terjemah sendiri kat rumah. Nombor 1 hingga nombor 4. Ada orang tu dah boleh terjemah dah sekarang ni kan. Ini ayat yang kita nak read. Okey. Ayat pertama tu saya rasa kata-kata tuan-tuan tahu makna dia. Macam makna yang akhir kata tu namam. Namam ni pengadu domba. Orang yang bawa cerita, bawa mulut, ya, namam.
Namam tu kalimah laki-laki. Sekarang ni orang yang bawa cerita ni, orang lelaki pun dah mula belajar sekarang ni. Dah belajar banyak. Pasal tak ada pun buat. Dia pun bercerita lah pasal orang dulu orang kata orang perempuan je. Nah, orang lelaki pun sama sekarang ni. Itu namam. Okey. Nombor 2 tu saya rasa tidak ada perkataan yang tak tahu. Itu hadis Nabi. Semuanya hadis Nabi. Nombor 2 ya. Nombor 2. Madinah tu artinya bandar. Ali tu menantu Nabi kan. Babon tu pintu. Kalau saya pergi mana dah tahu jawapan dia, dah teka sendiri. Ali pintu ilmu. Itu semua hadis Nabi ya. Semuanya ni hadis Nabi sebenarnya. Okey, boleh saya pergi yang ketiga? Okey. Yang ketiga, itu semua dah tahu dah tu. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi tu hati ya. Mithqal tu seberat. Mithqal tu artinya seberat. Zarah itu atom. Zarah tu maknanya atom. Linafsihi tu bagi dirinya. Sorry. Minal kibri itu min artinya min daripada, itu huruf jar kan? Al-kibri itu daripada root dia kabura kan? Apa ni kabura? Besar. Apa ni besar? Besar ni mana takabur. Orang takabur ni walaupun dia kecil tapi dia membesarkan diri dia. Dia besar. Lebih nak pergi ni tak ada dalam ujian rumah ni. Baca Arab je. Orang sebelah kanan ni senyum dah. Dia kata aku dah belajar ni. Okey. Nombor 4. Ini homework ni. Okey. Kalau tak faham boleh tali hayat kat saya. Okey. Yang keempat, ingat perkataan Ahad tu satu term dalam bahasa Arab dia artinya seseorang. Bukan hari Ahad. Hari Ahad itu hari pertama kan. Ahad tu nya satu orang. Okey. Itu kena ingat tu. Kalau nafsun tu diri. Nafsun diri, Ahad seorang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Okey. Dan tugas tuan-tuan kalau tak tahu makna pun tak apa. Tugas dia tuan-tuan hafaz. Biar ingat. Cara nak hafalnya tuan-tuan bacalah setiap ayat tu paling kurang 10 kali. Kalau ada masa baca 100 kali. Kalau boleh hafal tau. Jadi guna ni hafal, kita internalize word dalam fikiran kita. Internalize ni mana kita biasakan. Ya. Semua hadis. Okey, yang saya janji nak bagi kepada puan tu, itu hadis yang bawah sekali tu, doa. Doa ni diajar oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa ni selalunya kita baca bulan Ramadan saja. Jadi tuan-tuan tak payahlah baca bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan pun yang baca tak kotik dah. Ya. Orang yang mengepali semain tarawih tu baca kan. Orang lain tak faham. Jadi hari ni tuan-tuan baca doa ni dan cuba faham. Saya terjemahkan dia, ini kepala dia, Allahumma anta rabbi, wahai Tuhanku, engkaulah Tuhan saya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan lain melainkan Allah. Khalaqta, awak telah jadi ni. Khalaqta ni, awak telah jadi saya. Awak telah jadikan saya, ku. Wa ana, dan sebab itu aku ini abduka, hamba kau. Wa ana, dan saya ni ala. Tengok lepas ala tu perkataan ahdi tu kan. Dan saya di atas perjanjian kau. Mana saya taat kepada janji-janji kau. Ahdi tu artinya janji baik.
ahdi tu janji baik syurga. Wa wa'dika, dan janji buruk iaitu neraka. Saya takut kepada janji neraka ni. Saya di atas perjanjian baik awak dan juga perjanjian buruk awak. Mana maksudnya saya ikut perjanjian baik dan saya takut kepada perjanjian buruk. Mas tak tu apa yang saya mampu. Okey. Apa yang saya mampu. Daripada perkataan at-ta'at, apa yang saya mampu taat. Istata'tu, ingat tu maknanya saya. Tuan-tuan baliklah baca doa ni sebanyak satu hari sekali baca. Lepas subuh tu baca doa ni sampailah subuh pagi besok. InsyaAllah hidup kita tenteram, selamat, rezeki kita dijaga oleh para malaikat. Allah Ta'ala sayang kita waktu kita dijaga oleh Allah. Okay. A'udzubika, saya berlindung dengan engkau. Saya berlindung dengan engkau daripada syarri, keburukan, kejahatan. Syarri ni betul aja, kejahatan, keburukan, keaiban, kesusahan. Makna syarri. Nama pun syarri, perkataan syin tu alamat dia tak baik. Syarri tu maknanya buruk. Syin, perkataan syin tu, syin, kha, itu ada kata-kata yang syaitan pun syin juga. Min syarril waswas kan. Waswas tu dia gunakan sin kecil juga. Sin dengan syin tu selalunya dipakai untuk kata-kata yang kurang baik. Daripada keburukan apa solat tu yang aku telah buat. Jadi kalau untuk guru saya dulu, bila kita baca ni lah, mu ingatlah dosa mu lepas-lepas Tuhan ampun tu. Jadi kalau baca 100 kali, 100 kali dah Tuhan ampun dosa. Bila Tuhan ampun dosa kita, makin rezeki kita pun bersih halal lah. Kan? Anak-anak pun diberi taufik hidayah oleh Allah. Baca. Abu ulaka ni, abu ni daripada perkataan abah. Abah ni kita kata enggan. Enggan maknanya bukan buruk enggan. Enggan maknanya enggan. Abah tak nak buat. Daripada keburukan yang aku telah buat, Abu ulaka bi nikmatika, aku enggan, aku abah bagi kau dengan nikmat kau. Maknanya nikmat banyak tapi aku macam tolak nikmat Allah kan? Kan ramai orang nikmat ilmu ni, ini nikmat tapi tak datang. Itu yang kita takut tu. Kan? Takut Tuhan tu tutup pintu kita kan? Alayah, bukan Allah tu, alayah. Alayah. Jadi tuan-tuan kena jaga juga. Nikmat kita banyak menepah luar tapi kita tak nampak. Alayah tak pada kamu. Alayah ni atas saya. Nikmat Tuhan ke atas saya buat tak nampak. Saya abai. Abai ni maknanya abai ni enggan lah. Lalai, lalai pada sesuai. Lalai dengan nikmat Allah. Wa abu bizambi, dan saya juga lalai dengan dosa saya. Dosa melempar ruang. Kita ni tak adalah termasuk dalam kategori itu. Okey. Dosa ni melempar ruang. Okey. Tuan-tuan, sebut dalam tu, nanti tak usah lupa, ada 4 peringkat dosa. Ada 4 peringkat. Peringkat kedua, ketiga ni kalau kita teruskan, maka kita bukan lagi di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mana kita hukum kafir dah. Ada 1, 2 boleh lagi. Kalau peringkat 3, peringkat 4 tu kalau kita masih ada, maka kita ditutup hati kita dan sebagainya untuk mengingati Allah. Ada 4 peringkat ya. Peringkat pertama 2 boleh maaf lagi. Peringkat 3, peringkat 4 tak boleh maaf dah. Nanti kita akan cerita peringkat ni akan datang. Okey. Faghfirli. Tuan-tuan buat tanda star dekat fa. Fa tu maksudnya maka, dengan seberat-beratnya, maka wahai Allah, ampunlah dosa. Ampun. Ighfir tu fi'il amal. Ampunlah li saya. Li tu lam campur dengan ana. Ampunlah bagi saya, fa innahu, maka sesungguhnya dia tidak yaghfiru, mengampun az-zunub, dosa-dosa, melainkan engkau ya Allah.
Sebab itu Nabi kata, mintalah ampun kepada Allah, kerana Allah itu tidak jemu-jemu mengampun dosa manusia, tetapi yang jemu minta ampunnya manusia. Betul tak? Zunub ni dosa-dosa? Bukan. Zunub dosa-dosa. Daripada zanbun, mufrad ni zanbun. Okey. Kalau itu yang kedua, yang keenam tu, yang kelima tu tuan-tuan, doa umum. Tok guru saya kata baca setiap hari. Sekarang ni bulan Ramadan ni kita dengarlah Tok Imam baca dalam apa tu, dalam tarawih kan. Tapi sebenarnya bukan untuk tarawih semata-mata. Ini untuk kehidupan kita. Kalau tuan-tuan rasa duka cita, rasa macam-macam duka cita, anak lama tak balik, ya, menyedihkan kita, rumah kita sentiasa api tinggi, katakan contohnya kan, api lebih semua api kan, paip bocor, apa juga tuan-tuan, buah tak nak berbuah, yang menyusahkan kita, baca doa ni. Kalau saya kata nanti tuan kata melampau, baca doa ni, tiup di paip tu, dia cair air kecil ke kan. Bunyi suka kan, tapi cuba buat. Bunyi suka, cuba buat. Saya pernah dulu, api rumah saya 170. Selalunya api 100, bawah 100 je, 170. Saya kata, betul itu. Aku lama dah tak baca doa ni. Bila baca doa ni, naik ke atas tengok, aircon dah 2 minggu buka. Cucu balik. Tak apa, cucu tak apa. Kalau mak cucu tak boleh. Cucu tak malu. Nanti dulu. Ini yang keenam ni. Yang keenam ni, ini ayat alung. Ayat alung. Alung ni alung yang utama. Sebenarnya kita ni kalau tak salah buat, kita terpengaruh dengan alung juga. Alung ni jangan kita pinjam pada alung tu. Kita duk beli barang banyak, alung lah tu. Kan? Setiap bulan nak bayar kad kredit je kan? Ini Nabi kata kepada Abu Umamah. Abu Umamah ni sentiasa tak cukup duit. Tak cukup duit. Jadi Nabi pun tanya Jibril, wahai Jibril, ini satu orang wanita selalu mengaku tak cukup duit. Nabi pun tanya Jibril pun ajarlah kepada Nabi, ya Muhammad, beritahu Abu Umamah baca doa ni. Oh, saya pun seramnya. Wahai Allahumma, terjemahlah. Saya baca tu terjemah, Allahumma, wahai Tuhanku, ya Allah. Allah tu, Allahumma tu kita mengeluh, Allahumma, aduhai Allah. Maksudnya wahai Tuhanku. Tuan-tuan pula jangan Allahumma pada suami pula pada isteri. Aduhai abahku, macam kan? Kepada Allah, aduhai Allahku, wahai Tuhan. Ini bahawa, bukan bahawa, itu sesungguhnya saya. Kalau ani, bahawa saya. Ini mata nombor 3 ya tadi. Inna Allah. Sesungguhnya saya, a'udzu, saya berlindung dengan engkau daripada kelemahan dan kemalasan. Penyakit yang paling teruk sekali pada menipu umat kalau malas. Tuan-tuan pernah jumpa orang yang malas? Kalau makan tidur, yang itu dia suka sebab dia malas. Malas ni penyakit musuh besar umat Islam. Malas. Okey, al-ajzi, lemah fikiran, lemah tenaga, lemah macam-macam dah. Al-kasal, lemah fizikal. Al-ajzi tu lemah fikiran, al-kasal lemah fizikal, susah nak tolong orang, pakai tenaga, kedekut ni tenaga ni, ya, susah nak tolong orang, ya, berkira sangat. Kalau macam cikgu di sekolah kan nak suruh rili, tak nak pergi rili, berdosa dengan dekat cikgu, hukum tak nak pergi rili. Sebab rili tu wajib kena pergi, barulah cikgu perlu pergi rili. Wa a'udzubika, dan aku berlindung dengan engkau min ghalabatid dain, daripada kuat belanja. Ghalabati ni dikuasai oleh hutang. Ghalabah ni ghalabah ni dikalahkan oleh hutang. Hutang. Jangan dengar cakap saya. Orang Terengganu ni macam tu kan. Kalau suruh makan tu hutang. Hutang tu maknanya makan. Wa qahri rijal, qahri ni mana paksa. Paksaan al-rijal, orang lelaki. Maksudnya orang lelaki yang datang
kutip duit pada kita. Alung lah kan? Alung ni Nabi zaman Nabi ada dah. Maknanya bila kita buta, kita akan tengok orang takut, betul tak? Orang datang kita akan rasa takut tu dia katakan Kohri rijal. Kohri tu maknanya ketakutan orang lelaki. Walaupun yang datang orang perempuan, tapi dia anggap macam orang buta ni dia takut tak? Kan macam tadilah Tok Guru tadi kan. Jumpa Tok Guru dia lari pasal ni. Saya Tok Guru panggil ni. Kalau Rijal selalu juga orang perempuan tak? Ya? Yang kita malam-malam. Tidak. Ini dia katakan paksaan lelaki. Maksudnya paksaan Mungkin kerana ceroboh kita. ya. Dia ceroboh nak kita. Itu pencuri lah. Ya, dia amal. Itu boleh. Ayat ni sebenarnya ini satu asas dan sebab itu tuan, bila doa untuk murah rezeki ni, tuan-tuan jangan kata untuk rezeki saja. Untuk segala-galanya boleh, baca saja. Kan? Kalau tuan-tuan kata doa ni untuk minta kita lindung rumah kita, boleh baca. Bacalah sebab doa. Doa kita Allah Ta'ala terima. Ya. Kalau ikut guru saya, doa makan sebelum kita guna. Kalau dia kat tua sebab yang ingat doa makan je kan. Baca lah. Okey tuan-tuan, saya mohon maaf kita sampai dalam ini. Ya, jadi nanti bila lagi kita nak ganti satu lagi? Bagi masa ke Ustaz? Next Sunday boleh? Sebab kita next Sunday dah tak ada lagi kan? Ya. Kita nak puasa kan? Alamak ya. Okey. Okey, apa tu next Sunday saya tidak boleh buat waktu pagi. Next Sunday. Jadi dia hari Sabtu ada Ustaz? Hari Sabtu 23 ada?